Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Hari ni masuk kita kalau lah hukum berok atas kubur lagu mana? Berok dan kencing atas kubur. Hukum berok kencing atas kubur tu lagu mana? Dia kata musannaf, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi umumi fitan. Okey, dia kata bermula mutanajis menajiskan kubur dengan beberapa dengan berok dan kencing. Kalaulah menajis atas kubur tu lagu mana? Najis dengan kubur, menajiskan kubur tu maksudnya buat najis lah dengan buat berok dengan kecil lagu mana? Itu haram mutlaqan, haram semata-mata, haram semata-mata haram, sama ada dari takmin dia, sama ada daripada penunggu kubur atau lainnya penunggu kubur tu. Dan tiada khilaf ulama pada nyonya menajis ke kubur tu. Menajis ke kubur tu tak ada khilaf, tak ada kata haram, tak ada kata tak ada, semua haram semata-mata. Maksudnya tak boleh nak buat lah, haram dosa lah. Kerana hadis apa kubur, kalau buat perak atas kubur tu, kerja atas kubur tu haram semata-mata kerana elak dia, kerana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabuhu wa takhlisa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Rawahu Muslim wa Ahmad, diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Abu Dawud, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Artinya, demi Allah bahawa duduk seorang kamu atas bara api, maka membakar ia bara api tu dan menghangus ia bara api tu akan apa? Metah. Akan apa? Menghangus ia akan kainnya dan terus ia kepada kulitnya terlebih baik baginya daripada bahawa duduk ia atas kubur. Tu katanya zahir pada hadis ni, zahir berkenaan hadis ni tak ada sore, maksud tu berzahir pada hadis ni lah. Dan berkata Ibn Allan As-Siddiq As-Syafi'i Al-Mutawaffa sanah 1057 Hijrah, haza ma masya ay al-musannif alaihi huna wa fi syarhi Muslim wa izahu fi lil ashabi wajtaja bi hadis al-bab wallazi jara alaihi wa rafi'i anna al-karahata tanzihu hatta qala fil majmu' anna asy-Syafi'i wa jumhur al-ashab kabani wa jumhur al-ashab mata aradu bil karahati tanzihu kabani tanzih wa sarhat bihi kasiruna minhum Ibn Hajar al-Haytami wa ghalitu ma fi syarhi Muslim wa
wa in intasara lahu ba'duhum bi annahu al-asah mukhtarul al-mukhayyar وليس كما قال لأن الأبا هريرة راوي حديث وتفسير راويه مقدم على تفسير غيره فسر القعود في الحديث بالقعود بالبول والغائط على أن ابن وهب روحه في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم katakan man jalasa ala qabri yabulu wa yata. Jadi hadis Nabi kata man jalasa ala qabri yabulu wa yatarawwatu wa hadha haramun ijma'an wa laysa al-kalam fihi. Intaha, selesai. Wala yukrah daunihi li hajati kahafrin aw qira'atin alaihi aw ziyaratin walau li ajli la yasil ilaihi illa baw littiba'i sahihu Ibn Hibban li'annahu ma'al hajah lintihaka fihi lil mayyit bi khilafi adamiha. هذا كله قبل البلاء. أما بعد فلا حرمة ولا كراهة مطلقا لعدم احترامه. حينئذ انتهى دليل الفالحين. Artinya kan pada tafsir itu apa yang dikatakan, artinya inilah barang yang menjalani alim musannif atasnya di sini dan pada syarah Muslim dan membangsa akan dia padanya bagi ashabus Syafi'i dan berhajat ia baginya dengan hadis al-baba dan bermula yang berlaku musannif atasnya dan Rafi'i bahawasanya karaha itu ialah karaha tanzihiyah. Apa karaha tanzihiyah? Hingga berkata ia di dalam majmu' bahawasanya Imam Syafi'i dan jumhur ashabu menghendakikan mereka itu dengan karaha itu akan tanzih dan musarah dengan dia oleh kebanyakan daripada mereka itu, setengah daripadanya Ibn Hajar al-Haytami dan mensalah mereka itu akan barang yang di dalam syarah Muslim. Dan jika menolong baginya oleh setengah daripada mereka itu dengan bahawasanya ialah kaulnya asah yang dipilih dan padahal tiada ia seperti barang yang berkata ia kerana bahawasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu rawi bagi ini hadis dan bermula tafsir bagi rawinya didahulukan atas tafsir bagi orang yang lain daripadanya mentafsir ia Abu Hurairah akan pada ini hadis dengan duduk berak pada qu'ud tu pada tafsir kata gambar ni tadi pada kata al-qu'ud tu berkenaan tentang berak bukan duduk saja semata-mata duduk berak kalau berak kecil tu tak boleh ni sebab tu hadis ni lah dia hadis dengan duduk berak dan kecil, tetapi Ibnu Wahab meriwayat ia akan dia hadis ini pada musnadnya. Ibnu Wahab tu kata apa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz barang siapa duduk atas kubur mengkencing ia dan memberak ia. Dan jadi
hadis berkenaan tentang hadis tentang katanya tak boleh duduk atas kubur. Katanya apa? Katanya hadis li'anna yajlisa ahadukum ala jamrati fatuhriqa thiyabuhu wa takhlisa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Pada kata hadis tu, kalau tak boleh duduk atas kubur tu, yang dimaksudkan dengan ni, yang dimaksudkan dengan ni, dan tafsir dia berkenaan hadis ni ialah tak boleh nak berok. Apa ni, jangan berok atas kubur. Tu maksudnya jangan berok kecing. Itu katanya. Lepas tu kalau mengikut Ibnu Wahab, katanya duduk atas kubur yang diriwayatkan oleh Nabi kata tak boleh duduk atas kubur tu, kata Ibnu Wahab, bukan Wahabi ni, Ibnu Wahab ni ulama ni. Kata Ibnu Wahab, dia kata barang siapa duduk atas kubur tu mengkecil ia dan berak. Haram dengan apa ni, barang siapa duduk dan atas kubur tu dengan kecing dengan berak. Maksudnya kecing berak tu atas kubur. Yang tu jadi haramnya. Yang tu tak boleh duduk atas kubur. Berkena bahas itu. Lepas tu ada perbahasan lagi. Dan bermula ini haram duduk ijma' ulama, tiada khilaf padanya. Tak ada khilaf padanya. Dan kalau berkenaan tentang hari berok kecil atas kubur tu tak ada khilaf. Dan tiada makruh oleh lain daripadanya kerana hajat seperti gali kubur dan baca Quran hatahnya atau ziarah dan kalau untuk lain daripada tu tak ada makruh. Maksudnya tak ada makruh tu maksudnya boleh lah, tak ada masalah. Dan jikalau adalah ia duduk asing tiada sampai engkau kepada dan jikalau adalah ia asing tiada sampai kepadanya melainkan pijak atas kubur sekalipun. Sekalipun maksudnya boleh lah. Walaupun pijak asing maksudnya jauh-jauh asing tu kerana pekerjaan pekerjaan apa ni? Kenapa? Kenapa? Kerana hajat seperti kali tu. Kalau juga ada kerana duduk asing, kerana ia duduk asing tiada sampai engkau kepadanya melainkan pijak atas kubur sekalipun, kerana pekerjaan Nabi yang diikut dan membilang sahih akan dia oleh Ibnu Hibban. Itu sebabnya. Kerana bahawasanya serta hajat tiada mencari akan kehormatan padanya bagi mayit bersalih ketiadaannya. Tak ada bersalih dan ketiadaannya. Dan bermula sekali dahulu daripada apa ni? Hancur. Adapun kemudian daripadanya maka tiada haram dan tiada makruh semata-mata kerana tiada dihormati akan dia ketika itu intahan. Maka difahami daripada ni gapo nak kata haram tu, bahawa haram tu pada duduk qada hajat jua. Maksudnya nak duduk tu nak berak semata-mata saja. Adapun duduk kerana ziarah dan membaca Quran di sisinya maka tiada makruh. Kalau nak berak atas kubur semata-mata, kalau berak semata-mata tu haram lah. Kalau untuk duduk atas kubur tu kerana maksudnya duduk atas kubur tu nak tujuan apa? Untuk baca Quran ke, untuk ziarah ke, itu tak ada makruh. Bermulanya zahir daripada kalam murni bahawasanya membasuh umpama kaki yang tiada berlumur dengan tahi dan kencing atas kubur tiada mengapa.
nak basuh kaki lah. Basuh kaki tu tak ada mengapa. Adapun mendirus atas kubur dengan air yang najis, maka makruh dua. Kalau diru dengan air kubur, dengan air najis, makruh. Inilah nasnya berkata di dalam Mughni pada tentang perkataan matan. Apa perkataan matan? Wa yandabu ayyarsha al-qabr bima'i. Qala al-Az'ari wal aula an yakuna tahuran baridan wal zahiru karahatuhu bin najasi au tahrim والذي ينبغي الكراهة وأما التحريم ففي رايح البعض انتهى artinya dan sunat bahawa diruskan kubur dengan air. Sunat. Kata siapa? Kata bagi mata di dalam Mughni lah. Berkata Azra'i bermula yang terlebih aula bahawa adalah ia air itu sejuk lagi suci. Air sejuk lagi suci lah. Nak terlebih molek lah. Dan bermula yang zahir makruh dirus dengan air najis atau haranya dan yang segiyanya. Makruh lah. Adapun haram maka pada sehingga jauh intaha. Dan lagi pun ini dirus atas mayit berseleher basuh kaki penunggu kubur. Itu bersalah. Jadi kesimpulan pada bab ni, kesimpulan bab duduk atas kubur ni, duduk atas kubur dikatanya mari hadis berkenaan tentang apa ni, tentang hadis kesimpulannya tentang hadis tentang duduk atas kubur ni apa? Hadis lianna yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu wa taqlisa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Jadi pada hadis ni yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Muhammad, Abu Dawud, An-Nasa'i wa Ibnu Majah ni, hadis ni kena tengok tafsir pula hadis dia. Ada ulama tafsir dengan duduk tu maksudnya kalau duduk untuk berak atas kubur ataupun kecil atas kubur itu haram semata-mata. Kalaulah duduk untuk apa? Untuk ziarah, untuk baca Quran, untuk macam-macam lah, itu tak ada, tiada makruh. Maksudnya tiada makruh lah, boleh, tak ada masalah. Jadi kalau lagi, lepas tu kalau lah maksudnya jiru hari, maksudnya kalau lah jiru air, kalau lah jiru air apa ni, basuh air tu, basuh tu menggunakan dengan air basuh nanti atas kubur, maksudnya basuh tu kalau contohnya tahi kita tu atau tahi kita tu kaki kita kena tahi, contohnya tahi kita kena najis ke apa, kita basuh kaki kita atas kubur tu tak ada mengapa. Tu itu kena faham. Jadi kalaulah tak ada makruh, kalaulah batu kalaulah nak diruhai, contohnya nak diruhai atas kubur tu, nak diruhai atas kubur tu dengan air, nak diruhai atas kubur tu sunat. Kenapa? Kerana kata dalam matan Mughni katanya apa? Wa yandabu an yarsha al-qabr bima'in. Sunat tu menjiru takubur tu dengan air, sunat tu. Lepas tu kalau lah terlebih moleknya air tu kita guna dengan air sejuk lah,
air sejuk tu lagi suci lah, terlebih aula. Dan pula kalaulah guna air najis ataupun haram ataupun air haram, maksudnya air kita rapah kalau ke mana apa terjeruh atas kubur, itu hukum dia makruh. Itu ya hukum makruh. Tu. Itu. Beza pula kalau lah guna tu untuk jiru misalnya dengan basuh kaki penunggu kubur. Tu beza tu. Jadi jangan duduk balah, selesai dah. Tu. Itu jadi kesimpulannya mudah saja. Ada berkenaan tetap kata duduk atas kubur tu tak boleh tu, duduk lagu mana? Ulama tafsir ke bahawasanya duduk dengan berok. Maksudnya berok kecing ke atas kubur tu haram mutlak. Haram semata-mata haram tu. Itu. Lepas tu kalau duduk untuk ziarah, kesimpulannya duduk untuk ziarah. Contohnya ziarah untuk baca Quran, duduk atas kubur. Kenapa untuk ziarah untuk tu? Tak ada makruh atas dia tu. Tak makruh. Boleh, tak ada masalah. Batulah. Batu kalau contohnya guna air tu untuk cuci kaki-kaki kita, kena najis ke, kena apa ni, kena tahlil ke apa atas kubur. Boleh ke tak? Boleh. Tak ada apa ni? Boleh, tak ada masalah. Tu. Itu nak apa ni, tak ada masalah, tak ada mengapa. Batu kalau lah nak apa ni basuh, kalau contohnya nak jiru air atas kubur tu, jiru dengan air najis, jiru dengan air najis ataupun air haram. Haram tu maksudnya air yang dirampas kau curi air kalau ke mana kau kita jiru atas kubur tu makruh. Tu pada tu kenapa dah lek. Lepas tu kalau nak jiru air atas kubur, tu nak jiru air atas kubur tu sunnah. Jiru air atas kubur tu, tak biasa orang jiru air atas kubur tu sunnah. Tak ada masalah jiru air atas kubur. Lepas tu yang kena jiru air guna dengan air sejuk ataupun air sejuk lagi suci. Air sejuk lagi suci tu terlebih molek, terlebih aula. Jadi kenapa diwahai katanya sunat di dalam kitab murni kata apa? Wa yandabu an yarsha al-qabr bima'in. Disunat ke menjiru atas kubur tu dengan air. Di dalam kitab murni. Boleh tengoklah. Itu saja kesimpulan ni. Ada dalil dah. Bagi ada dalil, bukan tak ada dalil. Jangan kita kata bid'ah kau orang lah. Nyaknya kau orang. Nyaknya kau masyarakat orang. Itu saja. Semoga bermanfaat hidup memanfaatkan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.